الله أكبر الله أكبر. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengurniakan kepada kita kesihatan yang baik sehingga kita dapat menunaikan sembahyang secara berjamaah, kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengikuti kuliah-kuliah agama yang diadakan pada setiap amalan di masjid ini, yang semuanya merupakan amalan-amalan yang akan kita bawa ke hari akhirat nanti. Muslim dan muslimat sekalian, malam ini merupakan malam yang ke-3 Zulhijjah. Jadi bermakna kita akan sambut Idul Adha pada minggu depan. Jadi tajuk yang akan dibentangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan ibadat korban. Seperti biasa, kita tengok kepada sedikit peringatan, sedikit tazkirah untuk diri kita. Dia kata, ayyuhal ikhwah, tuan-tuan dan bapa sekalian, azkan nas wa aqaluhum man zakara khatimahu wasta'adda laha. Dia kata azkan nas, manusia yang paling cerdik, manusia yang paling bijak, manusia yang paling berakal, man zakara khatimah, man zakara khatimatah, siapa yang ingat kepada pengakhiran dia, macam mana pengakhiran dia, macam mana kesudahan dia, macam mana kematian dia, wasta'adda laha, dan menyediakan bekalan untuk hari akhirat. Itu orang yang paling cerdik. Kerana di hari akhirat, segala harta, segala kekayaan, segala milik kita, segala apa-apa sahaja tak akan memberi manfaat kepada kita kecuali amalan soleh yang kita lakukan di atas dunia. Jadi azkan nasi wa aqaluhum, orang yang paling cerdik adalah man zakara khatimatah, yang dia ingat pengakhiran dia, dia ingat kesudahan dia, dia ingat mati dia, wasta'adda laha, dan menyediakan bekalan untuk hari akhirat dia. Wa ahmaqun nas, manusia yang paling bodoh, kan, manusia yang paling bodoh, man nasiya akhiratah, dia lupa kepada akhirat dia, dia tidak buat sebarang persiapan untuk hari akhirat dia. Wa hajara zikral maut, dan dia tidak ingat kepada mati. Orang yang tidak ingat pada mati ini, dia tak ada apa-apa persediaan untuk hari akhirat dia. Innaman aktsara zikral mauti ukrima bi salasati asya, sesungguhnya orang yang banyak ingat kepada mati ni, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Yang pertama, dia akan segera bertaubat. Kalau kita ingat bahawa suatu hari nanti kita akan mati, bermakna kita akan bertaubat. Betul tak? Kan? Sebab itulah kalau kita pergi ke tempat-tempat orang yang meninggal dunia, kita sembahyang jenazah dia, kita pergi ke kubur, kita mengikuti macam mana cara jenazah tadi dikebumikan. Pada masa itu kita akan terfikir, itulah saya suatu hari nanti. Maka dalam hati kita, Allah Akbar, macam mana kalau sekiranya aku mati tanpa aku taubat. Jadi apabila kita ingat kepada mati, kita menyaksikan jenazah macam mana dikafarkan dan dikebumikan, pada ketika itu kita akan sesat dalam diri kita segala perbuatan-perbuatan jahat kita yang kita lakukan selama ini. Yang kedua, dengan kita ingat kepada mati, qana'atul qalbi, jiwa kita jadi lembut, jiwa kita jadi jiwa yang suka melakukan perkara-perkara kebaikan dan bencikan kepada perkara-perkara kejahatan. Yang ketiga, nasyatul ibadah, kita rajin beribadah. Cuba kita fikir, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita sekarang, adakah kita selamat? Adakah kita selamat? Cuba masing-masing fikirlah ya. Kalaulah sekarang malaikat maut datang mencabut nyawa kita, adakah kita mempunyai bekal yang banyak? Apabila kita menyadari bahawa kekurangan yang ada pada diri kita, kita rajin beribadah. Itu maknanya orang yang ingat kepada mati. Wa man nasiyal mauta ujila bisalasatin, orang yang lupa kepada mati, tak cara pada mati, tak ingat pada akhirat, dia akan ditentukan dengan 3 perkara juga. Yang pertama, taswifut taubah,
dia akan menangguhkan taubat. Lama lagi nak mati kan. Maka dia kata tak ada, kita taubat akan datang, tak payah taubat sekarang. Betul lah kalau ditanya kepada kita, bila kita akan mati, kita akan jawab lama lagi kan. Jadi maknanya dia, apabila dia kata lama lagi nak mati, dia tak ingat pada kematian, maka dia akan menangguhkan taubat. Yang kedua, at-tama'u fid dunya. Dia tamak kepada dunia. Dia kerja dunia, dia rasa dunia ni tak cukup, dia rasa harta dia tak cukup, dia kerja dunia sehingga kan tak ada masa untuk dia nak kerja akhirat. Yang keempat, yang ketiga, at-takasulu 'anil ibadah. Orang yang lupa kepada mati ni tuan sekalian, dia malas nak ibadat. Ada sebanyak sunat, ya. Ada sebanyak waktu berjamaah. Ada maknanya dia pandangannya kepada perkara-perkara ibadat. Sebab dia kata dia lama lagi mati kan. Maka orang macam ini orang yang paling rugi. Muslim dan muslimat sekalian, sekarang kita masuk pada tajuk berkaitan dengan al-udhiyah, berkaitan dengan ibadat korban. Al-udhiyah itu ia ma yazbahu al-muslim min bahimatil an'am min yawm 'Eid al-Adha ila akhir ayyam at-tashrik. Dia kata bila pada korban, ibadat korban adalah apa-apa yang kita sembelih binatang ternakan. Binatang ternakan ni binatang yang ada 4 kaki ya. Itulah kita, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas. Adapun ayam tak, dia tetap termasuk dalam binatang yang boleh dikorbankan. Min yaumil adha, bermula daripada hari raya haji, hari raya Idul Adha, bermula daripada selepas sembahyang hari raya. Jadi kalau kita sembelih kambing dengan niat kita nak korban, kita sembelih pada pukul 7 pagi kan, masa tu orang sembahyang lagi hari raya kan, maka tak dinamakan binatang korban, tak dinamakan ibadat korban sebab tak masih waktu lagi. Ila akhir ayyam at-tashrik, sehinggalah sampai kepada waktu hari akhir, hari tasyrik. Taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, kita korban kerana nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihya bi sunnati sayyidina Ibrahim alaihi salam, dan sebagai menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa tu'tabar ihda abrazi asy-sya'air al-islamiyah al-mustamaddah min al-kitab wa sunnati wal ijma'. Korban ini merupakan di antara syiar Islam yang paling nyata, yang paling zahir, yang paling besar, yang diambil daripada Al-Quran, daripada sunnah dan daripada ijma'. Itu dipanggil ibadat korban. Wahia sunnatun mu'akkadatun lada jami'i mazahib ahli sunnati wal jama'ati al-fiqhiyah asy-syafi'iyyah wal hanabilah wal malikiyah. Dia hukum ibadat korban ini, hukum dia adalah sunnah mu'akkadah. Maksudnya sunnah yang sangat-sangat digalakkan untuk kita laksanakan di sisi mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki. 3 mazhab ini mengatakan bahawa ibadat korban adalah sunnah mu'akkadah. Ma adalah Hanafiyah fahum yarawna bi'annaha wajibatun, kecuali mazhab Hanafi, bagi mereka ibadat korban adalah wajib. Maknanya bagi orang yang ada kemampuan, kalau tak buat ibadat korban maka berdosa. Itu bagi pandangan mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mereka berpandangan bahawa korban adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Wa istahabbu takbir ba'da tasmiyah. Dia ketika mana kita nak sebelah binatang korban, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita bersebut Allahu Akbar. Boleh? Kama fi hadis Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mislihi wa yura annahu qala wa yaqul bismillah wallahu akbar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi nak sembelih binatang korban, Nabi membaca bismillah Allahu akbar. Boleh? Mana itu dipanggil sunnah ketika mana kita melaksanakan ibadat korban. Amma zabihatun nazar,
Adapun korban nazar, dia kalau yang tadi kita katakanlah kita ambil satu bahagian kan. Jadi satu bahagian yang kita ambil tadi, kita bahagi 3 kelompok. Kita bahagi 3 sama banyak. 1/3 kita ambil untuk bahagian kita. 1/3 kita beri kepada fakir miskin. 1/3 lagi kita bagi pada jiran-jiran dan kaum kerabat. Boleh. Adapun korban nazar, dengan makna kalau kita kata, kalau sekiranya aku sembuh daripada penyakit ini, aku bernazar nak sembelih seekor kambing, maka dia pun wajib melaksanakan nazar dia tadi. Daging kambing tadi dia tak boleh ambil walaupun sedikit. Dia wajib sedekahkan kepada fakir miskin. Itu dipanggil korban nazar. Adapun kalau orang tanya pada kita, lewat apa kambing tu, kita kata lewat korban lah. Dengan kita kata lewat korban tadi, bermakna kambing tadi wajib dikorbankan. Soalan dia, adakah kita boleh makan atau tidak daripada daging korban tadi? Saya ulang sekali tadi. Yang pertama, korban sunat. Korban sunat ini maknanya kita tak jadi apa-apa, kita nak hati kita akan berubah pada hari ini, kita masuk satu bahagian ataupun kita beri seekor kambing kan. Kambing yang kita korbankan tadi, kita kena bahagi 3. 1/3 kita ambil, 2/3 kita sedekahkan. Itu dipanggil korban. Jadi bermakna kalau kita nak buat kenduri kahwin kan biasanya hari raya kedua, ketiga, keempat ni, dia kata sambil-sambil kita buat kenduri kahwin, kita korbanlah. Dia sebenarnya seekor lembu. Dia ambil daging lembu tadi, seekor tadi, dia masak, dia jamu. Itu tak dinamakan korban. Sebab korban itu wajib sedekah dalam keadaan daging itu mentah. Tak boleh. Dia boleh nak buat kenduri dengan dia ambil bahagian dia buat kenduri 1/3, 2/3 tadi sedekahkan. Tapi tak banyaklah. Okey, boleh kan? Yang kedua, korban nazar kan. Jadi korban nazar ini dengan makna dia berjanji dengan Allah, sekiranya aku diberi kesembuhan daripada penyakit ini, aku bernazar nak korban seekor kambing. Maka kambing yang dikorbankan tadi, dia tak boleh ambil walaupun sedikit, sebab dia menjadi hak orang lain, sebab dia nak tunaikan nazar dia. Adapun yang ketiga, sekiranya orang tanya kambing itu nak buat apa, wajib nak korban lah, maka dia nak korbankan dan kambing tadi, dan dia boleh makan. Dia boleh makan sebab dalam hati dia, aku nak korban binatang ini, aku nak makan. Maka dia boleh lah. Bukan bermakna dia sebut itu tak boleh makan, dia boleh, sebab dia bukan korban nazar. Yang tak boleh hanyalah pada korban nazar sahaja. Adapun korban yang wajib tadi, sebab dia berjanji nak korban, maka dia wajib tunaikan kewajiban tadi. Cuma dia boleh makan. Dia niat nak makan, boleh makan lah. Boleh? Boleh. Okey. Tak macam ngekoh macam mana? Maksudnya? Korban dia ngekoh hantar kepada dia. Okay, dia korban lain, akikah lain. Kalau korban, dia wajib bagi daging mentah kepada orang lain. Korban akikah tak. Akikah dia boleh makan. Katakanlah dia akikah satu kambing kan, dia masak semua sekali, dia jam. Itu tak apa. Jadi kalau dia nak gabung antara akikah dengan korban, tak boleh kan. Ibadat korban lain. Kalau dia nak wajibkan, dia ambil bahagian korban lah, ambil bahagian akikah lah kan. Jadi kalau anak perempuan seekor kambing ataupun satu bahagian daripada lembu, kalau anak lelaki 2 ekor kambing ataupun 2 bahagian daripada lembu, kalau dia tak mampu, dia kata saya nak korban, saya nak akikah 1 ekor kambing anak lelaki, boleh, tak apa. Ataupun dia kata saya nak akikah 1 bahagian lembu untuk anak lelaki saya, tak apa. Cuma yang sempurnanya adalah 2 bagi anak lelaki, 1 bagi anak perempuan. Tapi kalau sekiranya dia nak akikah untuk 1 bahagian sahaja untuk anak lelaki pun dibolehkan, tak ada masalah. Boleh tak menjadi apa-apa kalau tak buat 2 kan, seolah-olah tak sempurna kan. Memang hanya paling sempurna 2 dah. Tapi kalau dia memadai dengan 1 bahagian ataupun seekor kambing walaupun untuk anak lelaki, maka dibolehkan, tak ada masalah.
Okey, masyru'iyatul udhiyah. Apakah dalil kepada korban ini? Wa minal kitabi qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Jadi daripada Al-Quran adalah fasalli li rabbika, tunaikanlah sembahyang kerana Tuhanmu, wanhar, dan korbankanlah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan wanhar tadi, 3 mazhab berpandangan sunnah muakkadah. Satu mazhab Hanafi mengatakan bahawa wajib. Ayat yang sama kan. Wa min al-ahadits allati dallat ala mashru'iyyati al-udhiyyati ma ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun hadis yang menunjukkan berkaitan dengan korban ini banyak. Bukan banyak, maksudnya ada hadis yang sahih, ada hadis yang tak sahih. Antara hadis yang tidak sahih, yang masyhur, yang biasa kita dengar mengajar dia kata sesiapa yang korban, maka di pada masa nanti dia boleh menunggangi binatang korban. Itu hadis yang palsu, tak boleh berpegang. Kalau lemah pun tidak lemah. Jadi kalau orang membawakan dalil itu, tak boleh kita tolak, sebab memang jelas itu bukan hadis yang boleh dipegang. Jelas kan? Ada pun hadis yang sahih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amali yaumin nahri ahabbu ila Allah min ihraqi dam." Pada hari raya korban tidak ada amalan yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh anak Adam pada hari tersebut selain daripada mengalirkan darah binatang korban. Menunjukkan kepada kita bahawa korban adalah satu perkara yang sangat-sangat dituntut. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Pada hari kiamat, orang yang korban tadi akan datang dengan tanduknya, kukunya, bulunya. Sebab itulah kita ni, bila kita nak korban, kita dilarang memotong rambut, mencukur rambut, memotong kuku bermula daripada 1 Zulhijjah sampailah binatang korban tadi dikorbankan. Tapi kalau dia terlupa, tak apa. Tapi kalau dia sengaja, tak haram. Bukan kata haram, cuma larangan. Nabi larang. Nabi kata sesiapa yang ada nak korban, maka bermula daripada 1 Zulhijjah sampai kepada saat dia korban tadi, sehingga sampai dia selesai korban tadi, dia dilarang daripada memotong kuku dan mencabut rambut. Oleh kerana ini sesiapa yang korban, semula-mulanya, seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya tak payah potong kuku. Potong awal-awal sebelum masuk bulan Zulhijjah. Ini hari dah nak masuk bulan, nak masuk Idul Fitri kan. Jadi sampai kepada hari dia korban. Jadi maknanya dia pada hari kiamat nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang korban ini akan bawa untuk sebagai pemberat timbangan dengan dengan bulunya, dengan kukunya dan dengan tanduknya. Wa anna dama la yaqa'u min Allah bi makani qabla an yaqa'a min al-ardi. Jadi kalau kita tengok darah di binatang korban tadi sebelum dia jatuh ke bumi, kata sebenarnya kan, sebelum sampai ke bumi itu dia telah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita redha, kan? Okey. Lil udhiyyati syurutun muayyanatun yajibu an tatahaqqaqa fiha. Apabila kita nak korban, dia di sana ada syarat-syarat dia. Awwaluha an takuna bahimatul an'am. Yang pertama, binatang tadi binatang ternakan yang ada 4 kaki itulah. Wahyal ibilu wal baqaru wal ghanam. Yang pertama unta, yang kedua lembu atau kerbau, yang ketiga kambing ataupun biri-biri. Wasinnu muayyan laha, dan dia ada umur tertentu. Jadi kalau umur tak sampai, tak boleh juga. Wa ghairu hadza fatakun al-udhiyyah ghairu majzi'ah. Sekiranya tak sampai umur ataupun dia melakukan binatang korban bukan daripada al-an'am, maka tak boleh, tak jadi korban. Wa istaratu an takuna khaliyatan min al-uyub. Binatang korban kita nak korban ini, dia tidak boleh ada cacat. Katakanlah buta mata, tak ada tanduk, telinga yang terkoyak, kan. Tapi kalau sekiranya
lepas daripada Thailand masa Malaysia dia kena tu kan, itu lain. Tapi mana kalau daripada awal lagi terkoyak telinga dia kan, atau patah kaki, maka tak boleh kita korbankan. Wa an yudahha biha fil waqtil muhaddad wal niyyatu. Yang ketiga syaratnya adalah dikorbankan pada waktu dia. Lepas sembahyang sunat hari raya sampai kepada hari terakhir, hari tasyrik. Dia boleh korban pagi boleh, petang boleh, malam boleh. Tak ada masalah malam. Kalau dulu memanglah sebab malam dahulu menggunakan pelita, ditakut kita tersalah kan. Sekarang gunakan lampu yang cerah, maka tak ada masalah. Okey. Buat niat, dia kena ada niat. Kalau tak ada niat, tak jadi juga. Fawaidu al-Udhiyah. Apakah faedah manfaat daripada kita korban? Yang pertama dia kata ziyadatul mawaddati bainal muslimin. Apabila kita korban, kita masak, kita panggil kawan kita panggil jiran kita panggil cucu kita, anak-anak kita makan, dia dapat merapatkan hubungan silaturahim antara kita. Tak ada mentah tadi pula kita bagi kepada fakir miskin, kita bagi kepada jiran tetangga kita bagi kepada kenalan-kenalan kita ya. Maknanya menambahkan rasa dipanggil menambahkan kasih sayang antara kita. Dia lagi korban ni, dia tak boleh nak jual. Kita yang korban lah. Katakanlah kita korban dapat 9 kilo, kita bagi kita dapat 3 kilo, kan 1 kilo, kita jual 2 kilo, tak boleh. Sebab korban dia wajib bagi, tak boleh jual. Kecuali kalau kita ni orang miskin, kita terima 9 kilo, kita ambil 2 kilo, kita jual 7 kilo, tak apa. Sebab kita bukan korban, kita menerima daging korban, tak apa. Yang tak bolehnya si korban tadi, si orang yang melakukan korban tadi, dia tak boleh jual daging korban dia, kan? Bagaimana pula hukum daging korban yang kita korbankan tadi? Kita panggil jiran kita yang bukan Muslim, mari makan, boleh ke tidak? Ada satu cerita kan, dia buat majlis akikah untuk anak dia. Tiba-tiba jiran dia datang nak makan. Dia pun beritahu kepada jiran dia yang bukan Muslim tadi, awak tak boleh makan daging, awak boleh makan ayam. Jiran dia pun duduk di tempat di tempat ambil lawan kan, ambil nasi, ceruk nasi, lepas tu ambil ayam sahaja, daging tak bagi, dua rumah tak bagi. Okay. Kalau kita tengok kepada perbahasan fiqh, di sana terdapat dua pandangan ulama. Ulama yang pertama mengatakan tak boleh dibagi kepada orang kafir sebab ibadat korban itu untuk orang Islam. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ada hujahnya, kan? Maknanya bagi saya kedua-dua pandangan adalah betul bagi saya lah. Jadi sesiapa yang menggunakan pendapat pertama, silalah. Bagi sesiapa yang menggunakan pendapat yang kedua pun, silalah. Dulu pendapat ada pada ulama. Jadi dalam masalah fiqh bagi saya, kita luaskan pandangan. Jadi kalaulah salah kalau jiran kita datang, kalau dia beri dia makan, kita dah tahu hukum kan, boleh terima, tak masalah. Jadi maknanya dua pandangan ulama. Okay. Jadi maknanya dengan kita korban tadi, dia akan dapat merapatkan hubungan silaturahim antara kita. Yang kedua, faedah daripada kita berkorban adalah izharus syukri, menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kamu bersyukur, kami akan tambah lagi nikmat. Okay? Maknanya kita tengok sepanjang tahun kita sihat. Orang lain kena sakit dengue, orang lain kena sakit COVID, tapi kita, anak kita, isteri kita sihat. Apa salahnya kita keluarkan 650 untuk ambil satu bahagian menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Sebab kalau kita sakit, ternyata di hospital, berapa banyak kita kena habiskan duit? Beribu. Okay? Dengan hanya 650 tadi, kita nyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita korbankan sekali setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah 10 tahun. Nabi korban setiap tahun. Okay.
walhamdulillah, dan menyatakan puji-pujian kepada Allah. Ada ni'amihil katsirah, ada ni'amihil katsirah, di atas nikmat yang terlalu banyak yang digunakan kepada kita. Wa fadailihil azimah, dan kurnia-kurniaan yang besar. Fasyukurul ni'am sababun li baqaiha, kita bersyukur Allah Ta'ala tambah lagi nikmat dia. Wa dawamiha, dan kelangsungan nikmat tadi. Patutlah kita kena bersyukur. Kita korbankan yang berapa 50 untuk satu bahagian menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita nikmat yang terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, sekali kamu bilang nikmat Allah tak terbilang banyak. Jadi tanda kita syukur adalah dengan kita korban. Muslim dan muslimah sekalian, kaifiyatu at-tasarrufi bil lahmil udhiyah. Sebelum kita masuk berkaitan dengan pembahagian daging korban tadi, soalan yang saya nak tanya adalah, apakah hukum kita ambil daging korban tadi kita bagi pada tukang sembelih? Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Katakanlah lepas dia sembelih, lepas tu kita papa, kita pun beritahu kepada yang masuk share tu, okey, siapa nak bagi daging kepada tukang sembelih, sila letak di sini. Tak boleh. Sebab bila kita bagi kepada tukang sembelih, bermakna daging korban dah menjadi kurang. Cuma melainkan ubahnya. Niat kita adalah kita nak bagi, katakanlah tukang sembelih tu Pak Cik Mak. Pak Cik Mak kan orang Islam. Pak Cik Mak kan berhak menerima daging korban. Bagi je lah, atas dasar dia sebagai saudara kita se-Islam. Tak ada kemungkinan dengan sembelih. Nabi larang, Nabi tak bagi. Maknanya Nabi tak bagi kita upah kepada tukang sembelih tadi dengan daging korban. Tak boleh, kan? Maknanya kalau kita nak bagi juga kepada Pak Cik Mat, upahnya bahawa aku bagi daging kepada Pak Cik Mat bukan kerana dia semuanya, tapi dia adalah sebagai saudara kita se-Islam. Apa dah? Maknanya apa yang nak bagi? Nak bagi setengah kilo ke, nak bagi secepis ke, nak bagi sepotong ke kepada Pak Cik Mat, silalah. Tapi bukan atas dasar dia sebenarnya, atas dasar dia adalah saudara kita. Pada kalau dia dasar sebenarnya, maka Nabi larang, Nabi tak bagi, dan Nabi larang untuk kita ambil daging korban tadi, kita upah kepada si penyembelih tadi, kan? Okey, jadi daging yang kita dapat tadi macam mana? Zahaba ba'dul fuqaha ila sunniyatin an yuqassim al-mudahi udhiyatahu ila salasati aqsam. Jadi sebagai saya katakan tadi bahawa daging korban tadi kita bahagi tiga. Yang perlu bismin, kita ambil paling banyak dari 1/3. Lagi sikit kita ambil dari bagus. Katakanlah kalau kita bahagi, kita dapat 5 kilo. Mungkin kita ambil 2,5 kilo. Mungkin kita ambil 2 kilo. Tapi kalau tak ambil, tak boleh juga. Kena ambil juga. Tak wajib, cuma dia ambil juga. Sunnah ambil, kita ambil untuk keperluan kita sahaja, kan? Kita ambil yang sebanyak-banyaknya ada 1/3 atau ukuran daripada 1/3. Wayuhdi qisman, satu bahagian kita hadiahkan. Hadiah maksudnya kepada kaum kerabat, kepada jiran-jiran, walaupun mereka kaya. Wayutasaddaq biqismin akhar, 1/3 lagi kita sedekahkan kepada fakir miskin. Maknanya dari korban tadi kita ambil 1/3 atau kurang, 2/3 kita bagi pada orang yang berhak menerima. Itu dipanggil bahagian dari korban. Sahabat Syafi'iyyah ila wujubi tasadduqi al-mudahi bi syai'in min udhiyatin, kama yajibu an yakuna al-lahmu al-tasaddaq bihi nahiyan tariyan la matbuhan. Mazhab Syafi'i mensyaratkan wajib bagi daging kepada orang tertentu. Maknanya daging yang kita dapat 1 kilo tadi, kalau kita tak bagi, tak dinamakan korban. Katakanlah kita buat keduri kahwin, kita masak seluruhnya, tak dinamakan korban. Kama yajibu an yakuna al-lahmu al-tasaddaq bihi nahiyan tariyan, maknanya daging yang kita nak bagi tadi dalam bentuk daging mentah. Tak boleh kita masak sama-sama, kita buat buka-buka, kita bagi yang sebab apabila orang miskin dia dapat daging mentah, dia nak gula boleh, dia nak singkir boleh, dia nak bakar boleh,
dia nak jual ni. Itu penting kita bagi daging mentah kepada orang miskin. Dalam Al-Quran, janganlah bagi kepada maksudnya tak boleh bagi dalam bentuk yang sudah dimasak tanpa dibahagikan dalam bentuk mentah. Tapi kalau kita masak, kita nak bagi pada jiran kita dalam bentuk masak, tak apa. Tapi syarat utama adalah yang mentah tu kena bagilah, kan? Kalau kita dah masak nak bagi pada kawan, tak apa. Tu hak kita lah tu, kan? Tapi hak yang 2/3 tu bagi dalam mentah. Yang 1/3 tu kita masak, kita nak bagi kawan kita nak bagi pada orang, silalah, tu hak kita. Yang 2/3 tu yang dikatakan wajib kita bagi pada orang lain, itu memang kita tak boleh nak masak, kita bagi pada orang lain. Kita soalan kata korban. Ada. Okey, seterusnya adalah idkharu lahmil udhiyah. Apakah hukum kita menyimpan daging korban? Lebih pada 3 hal. Boleh tak? Wa ta'amadu ahli al-ilmi bi jawaz idkhari luhumi al-adhahi fawqa 3 ayyam. Kebanyakan ulama berpandangan bahawa tidak ada masalah, bahkan diharuskan kita menyimpan daging korban lebih pada 3 hari. Okey, kalau zaman Nabi, kenapa Nabi larang? Yang pertama, pada masa itu keperluan masalah pada masa itu memang kena bagi lagi korban dia bagi lagi. Yang kedua, daging yang pada zaman dahulu tak ada peti, kan? Kalau bila pada 3 hari, apa dia pada daging? Dia akan menjadi rosak. Zaman sekarang, peti kita ada. Kalau awak korban di Mekah nak edar ke seluruh dunia ni, maka masa, kan? Maka daging korban boleh disimpan, tak ada masalah. Tapi yang penting, hal pertama kita korban tadi, kita bahagi 3, kita simpan hak kita, dan 2/3 tu kita bagi dulu. Atau kita bagi besok ke lusa ke kepada orang lain, tak ada masalah. Jadi maknanya ulama mengatakan bahawa diharuskan ataupun tak ada masalah untuk kita nak simpan daging korban. Okey, soalannya adalah, boleh tak kita peruntukkan satu bahagian untuk si mati? Katalah 7 bahagian, kan? Kita ambil 2. Satu untuk kita, satu untuk ayah kita yang telah meninggal dunia. Boleh tak? Jawapan dia, tak boleh. Sebab orang mati tak boleh memiliki. Kecuali kalau si mati itu dia berpesan, dia wasiat, okey, duit 300 ataupun duit 600 dalam sampul ni, kalau saya meninggal nanti, tolong korbankan untuk saya. Itu tak apa, itu wasiat, kan? Kalau kita kata macam ni, 2 bahagian korban tadi adalah hak saya, maksudnya korban saya, anak saya, isteri saya, dan kedua ibu bapa saya telah meninggal dunia, kita share dari segi pahala, itu dibolehkan. Jadi kalau kita nak supaya si mati tadi mendapat pahala korban, kita ni semasa nak korban tadi, inilah korban saya, isteri saya, anak-anak saya, dan ibu bapa saya telah meninggal dunia. Jadi untuk dalam kubur tadi pun dapat pahala. Jadi beza, kan? Dia tak boleh dia satu bahagian untuk saya, satu bahagian untuk ayah saya telah meninggal dunia. Itu tak. Baik, kita ambil 2 bahagian tadi, kita punya inilah korban saya, anak saya, isteri saya, dan ibu bapa saya telah meninggal dunia. Pahala ni, maka dia dapat juga lah. Itulah cara kita nak korban, ya. Jadi al-ishtiraku bil udhiyah, satu ekor lembu tu kita boleh share berapa? Dia kata di sini, yajuzu ishtiraku sab'atin minal mudahin fi udhiyatin wahidah minal ibi' awil faqar. Jadi kalau lembu, kalau kita boleh share sebanyak 7 bahagian. Saya terbaca satu jenis lembu yang mahal. Satu ekor lembu tu berharga 210,000. Bermakna satu bahagian 30,000. Bolehkah tidak kita korban? Okay, pandangan Menteri Agama, dia kata tak digalakkan. Baik, kita ambil yang 30,000 tu, kita perbandingkan lembu dan kita bagi kepada fakir miskin. Baliklah satu bahagian 6 kilo, kan, 5 kilo, 6 kilo, kan, 30,000.
ada lembu Jepun tapi setelah lelaki dia. Bayangkan orang kaya kan, ambil satu bahagian itu dengan harga 30,000, tapi tak dikatakan untuk dia bagi pada miskin-miskin. Mereka kita perbanyakkan lagi. Jadi maknanya satu ekor lembu tu, kalau satu ekor lembu tu 3 orang nak korban, 3 orang nak akikah, 1 orang ambil daging, buat tak ada masalah. Tak ada. 3 orang nak korban, 3 orang nak akikah, 1 orang nak beli daging pun tak apa. Yang penting adatnya masing-masing. Okey, sekali lagi. At-tashrik fi ajri al-udhiyah. Ya, tadi saya sebut tadi, boleh tak kita share dari segi pahala korban? Yajuzu lil muslimi an yanwiya isyrak ghairihi ma'ruf fi sawab al-udhiyah wa ajriha bi syartin an yanwiya isyrakahu fi sawab qabla zabi al-udhiyah. Seorang muslim yang nak korban, dia boleh share pahala tadi untuk ahli keluarga dia sebelum sembelih. Kalau selepas sembelih, katakanlah dia bagi daging kan, sebelum sembelih tu dia untuk diri dia je. Selepas sembelih daging, selepas sembelih apa-apa, dia punya, inilah korban saya, isteri saya, anak-anak saya, ibu saya, dia telah meninggal dunia. Tak jadi. Isyarat dia adalah qabla zabhi, sebelum sembelih. Kan ketika mana kita, biasa orang kampung kan dia pegang hadi kan, dia negara hayat dia tak nak nampak pun. Pegang hadi tu pegang tak apa, tak pegang tak apa. Yang penting bila niat pertama adalah ketika nak sembelih tu kita niat, ataupun sebelum tu maksudnya masa pegang hadi tu boleh juga kan, masyarakat dia pegang hadi tu kita niat itulah korban saya, anak saya, isteri saya dan ayah saya telah meninggal dunia. Dia masa perkataan itu boleh niat ataupun ketika mana nak sembelih tadi. Maka kita pun niatlah kan. Okey, boleh kan? Wa ishtaratu aidan fil ladzina nawa isyrakahu fil ajri ay yakunu min aqribaihi kawalidayhi wa ikhwanihi wa abnaihi wa zawjatihi. Kita disunatkan, kita al-aqlu min al-udhiyah, maknanya kita disunatkan untuk makan sedikit daripada binatang kurban kita. Kalau kita katakanlah kita ni nak sedekahlah semua sekali, ambillah 1 kilo ke setengah kilo ke untuk dimasak untuk kita makan, disunatkan macam tu kan. Memang yang terbaik adalah daging kurban tadi kita ambil sedikit dan kita sedekahkan banyak. Paling banyak kita boleh ambil adalah 1/3 sahaja daripada binatang kurban kita. Jadi itulah sahaja berkaitan dengan ibadat korban. Mudah-mudahan kita ada kelapangan, kemampuan, kehendak untuk kita korban pada setiap tahun. Kalau kita rasa tak mampu, kita simpan sekolah RM50 sebab pahala korban adalah sangat besar. Jadi minggu depan malam raya kan, kalau sekiranya tu sebab tajuk untuk minggu depan berkaitan dengan hari raya. Kalau sekiranya Allah SWT minggu depan macam mana. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'abdihi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.